Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Okey, hari ini cikgu nak memfokuskan kepada subjek pendidikan jasmani. Okey, sebelum kita masuk kepada topik yang kita nak fokuskan untuk pagi ini, cikgu nak refresh balik berkaitan dengan tajuk pendidikan jasmani yang cikgu dah ajar untuk minggu lepas. Okey, yang mana untuk minggu lepas kita dah belajar tentang sukan dalam kategori menyerang, kategori serangan, iaitu dalam sukan bola keranjang. Okey, yang mana untuk kita refresh ni hanyalah sekadar dia punya kemahiran asas sahaja. Okey. So, yang pertama, untuk kemahiran asas dalam bola keranjang, dia ada 5, iaitu yang pertama melakukan hantaran. Okey, dalam kemahiran melakukan hantaran ni, dia terdapat 3 teknik ataupun 3 cara, yang mana untuk cara yang pertama adalah melakukan hantaran paras dada. Okey, yang mana melakukan hantaran paras dada ini adalah dilakukan dengan kelajuan bola yang pantas. Okey, untuk yang kedua adalah hantaran bola atas kepala. Bola di lambung ataupun dihantar dalam keadaan tinggi melepasi jangkauan pihak lawan. Okey, untuk yang ketiga kita ada kemahiran hantaran lantun. Okey, yang mana kemahiran hantaran lantun ini dibuat untuk menyukarkan pihak lawan membaca bola. Okey, itu merupakan kategori hantaran. Okey, yang seterusnya iaitu kategori menerima bola. Okey, kemahiran menerima bola. Kemahiran menerima bola yang asas yang selalu diguna pakai oleh atlet bola keranjang adalah kedudukan ancaman 3. Okey, untuk kedudukan ancaman 3 ni adalah satu kedudukan yang mana bila kita mendapat bola, kita akan ada option sama ada kita nak melakukan hantaran ataupun kita nak melakukan gelecekan ataupun kita nak membuat jaringan. Dia merupakan satu kedudukan tubuh badan kita. Kedudukan ancaman 3 ni merupakan kedudukan tubuh badan kita. Okey. Yang seterusnya yang ketiga, kita ada kemahiran melakukan hadangan. Okey, kemahiran melakukan hadangan ni merupakan salah satu kemahiran dalam bertahan bagi sukan bola keranjang. Okey, yang keempat, kemahiran gelecekan. Okey, yang mana pada minggu lepas cikgu dah ajar kamu cara ataupun teknik untuk melakukan gelecekan yang betul, iaitu dari segi dia punya posture, kedudukan tubuh badan, dia punya macam mana kita nak mengawal bola dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir adalah teknik untuk menjaringkan gol. Okey, itu sahaja yang cikgu telah fokuskan pada minggu lepas. So, untuk minggu ni kita akan beralih pula kepada unit 4, iaitu dalam kategori sukan kategori jaring. Okey, sukan kategori jaring ni sebagai contoh, cikgu bagi beberapa contoh. Antaranya adalah badminton, takraw, tenis dan juga pingpong. Yang mana pingpong ini cikgu nak fokuskan untuk pagi ini. Okey, boleh ya semua? Okey, tanpa kita bercakap lebih panjang, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey. Ini antara alatan-alatan yang diguna pakai untuk memainkan satu permainan pingpong. Okey, untuk alatan yang pertama kita ada bat pingpong. Yang mana bat pingpong ni kita boleh lihat di sini. Ia diperbuat daripada kayu. Dia terdapat 2 bahagian dalam bat pingpong ni, iaitu pada bahagian bawah adalah tempat bahagian pemegangnya. Manakala pada bahagian atas adalah bahagian pemukul. Yang mana bola akan kontak dengan bahagian atas ni. Yang mana bahagian atas ini adalah diperbuat daripada getah. Okey, diselaputi oleh getah pada kedua-dua bahagian. Pada bahagian hadapan getah merah dan pada bahagian belakang adalah berwarna hitam. Okey,
Yang kedua, kita ada bola pingpong. Okey, bola pingpong ini berdiameter 38 mm. Okey, beratnya adalah sekitar 2.5 gram sahaja. Okey, ciri-ciri bola ini adalah ia sangat mempunyai daya lantunan yang kuat. Okey. Dan yang ketiga, kita ada meja pingpong. Okey, meja pingpong ini sangat penting untuk kita nak mainkan satu permainan pingpong ini. Ia dikategorikan sebagai gelanggang lah, gelanggang untuk kita memainkan permainan pingpong. Okey. So kita beralih pula kepada bahagian pengenalan. Okey. Sukan pingpong ini dimainkan secara perseorangan ataupun beregu. Okey. Di sini acara bagi sukan pingpong ini boleh dimainkan secara perseorangan ataupun bermain secara beregu ataupun berdua. Okey, yang seterusnya, permainan ini melibatkan beberapa kemahiran seperti pukulan, tolakan, servis dan juga smash. Ini antara 4 kemahiran asas yang ada dalam sukan pingpong ini. Okay. Yang ketiga, untuk memulakan permainan, pemain perlu membuat servis ke kawasan sendiri dengan satu lantunan memasuki kawasan pihak lawan. Okay. Ini sedikit cara-cara permainan. Okey, seterusnya, pemain akan main berterusan sehingga salah seorang pemain gagal mengembalikan bola atau bola keluar daripada meja permainan. Okey. Okey, pemain akan bermain secara berterusan. So, bila kita dah memulakan servis, so pihak lawan akan mengembalikan servis tersebut dan permainan akan dimain secara berterusan sehingga salah seorang pemain gagal untuk mengembalikan bola. Okey, jika salah satu pemain ini gagal mengembalikan bola, mata akan diberikan kepada individu yang tidak melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Okey, yang seterusnya, jika servis terkena jaring kemudian masuk ke dalam kawasan pihak lawan, servis leg akan diberikan. Okey. So ini adalah jika kita melakukan servis dan kemudian terkena net dan masuk ke kawasan pihak lawan, servis leg ataupun servis semula akan diberikan. Manakala jika kita melakukan servis terkena jaring dan masuk ke kawasan kita sendiri, mata akan diberikan kepada pihak lawan. Okey. Servis leg ini akan berlaku dalam dua keadaan, iaitu dalam keadaan yang pertama adalah seperti ini, iaitu bola kita melakukan servis dan bola terkena jaring kemudian masuk ke kawasan pihak lawan, dan untuk situasi yang kedua, kita melakukan servis dan kemudian pihak lawan tidak berada pada kedudukan yang sedia. So, dalam keadaan tersebut, servis leg turut akan diberikan kepada kepada kita. Okay, yang seterusnya, servis akan bertukar tangan selepas mana-mana pemain mengutip dua mata. Okay. Permainan pingpong ini berbeza dari sukan badminton, yang mana untuk sukan badminton, jika kita mendapat mata, so kita akan melakukan servis. Tetapi untuk sukan pingpong ini, jika kita mengutip dua mata, seperti contoh, kita melakukan servis untuk dua mata dan kemudian selepas dua mata, servis akan bertukar tangan kepada pihak lawan. So jadi dia dalam kiraan dua mata dan kemudian dua mata akan beralih pula kepada pihak lawan, dan untuk mata yang keempat akan balik kepada kita punya servis. Okey. Kemudian pemain yang berjaya mengutip 11 mata akan diumumkan sebagai pemenang dalam set tersebut. Okey. Ini adalah mata keseluruhan dalam sesebuah set. Okey. Dalam satu set bagi sukan pingpong ini hanyalah menggunakan 11 mata. Macam contoh untuk badminton kita ada 21 mata.
Tetapi untuk pingpong kita hanya guna pakai 11 mata sahaja. Okey, yang seterusnya, biasanya satu permainan mengandungi 3 atau 5 set dalam pemain dan pemain perlu memenangi 2 daripada 3 jika 3 set dipertandingkan. Manakala jika 5 set dipertandingkan, pemain perlu memenangi 3 daripada 5 pertandingan daripada 3 set tersebut, okey, untuk memenangi pertandingan itu. Okey, dia bergantung kepada penganjuran. Jika penganjuran menyatakan 3 set untuk memenangi satu pertandingan, so akan menggunakan pakai 3 set. Manakala jika ia menggunakan pakai 5 set, so kita kena menang 5 daripada 3, kita perlu menang 3 daripada 5 set tersebut. Okey, ini merupakan ukuran saiz meja pingpong. Okey. So di sini kita ada ketinggian meja pingpong adalah 76 cm, kelebarannya adalah 152.5 cm dan panjang meja pingpong adalah 274 cm dan juga ketinggian net adalah berukuran 15.25 cm. Okey. Net juga diguna pakai untuk permainan ini sebab ia juga kerana pingpong ini merupakan sukan kategori jaring. So istilah jaring ada diguna pakai dalam sukan ini. Okey, yang seterusnya. Okey, cara pegangan. Okey. Cara pegangan, terdapat 2 cara pegangan untuk memegang bat pingpong, iaitu first adalah cara shake hand grip. Okey, ialah dia dalam kedudukan kita hendak bersalam, namun shake hand dan kita grip bahagian pemegang bat itu. Ini merupakan cara yang pertama. Dan kemudian ini adalah cara yang kedua, iaitu kita memegang dengan kedudukan terbalik, pen hold grip. Cara yang kedua. Cara yang pertama shake hand grip, cara yang kedua pen hold grip. Itu merupakan sedikit berkaitan cara pegangan. Okey, kemahiran asas. Okey. First kita ada kemahiran pepat dan juga kemahiran kilas. Okey, kemahiran pepat dalam bahasa Inggerisnya disebut forehand, manakala pukulan kilas dalam bahasa Inggerisnya disebut backhand. Okey. Untuk kedua-dua kemahiran ini diguna pakai dalam setiap kemahiran asas, iaitu kemahiran membuat pukulan, kemahiran smash, kemahiran servis dan juga kemahiran tolakan. Keempat-empat kemahiran dalam sukan pingpong ini diguna pakai ataupun mengguna pakai kemahiran pepat dan juga kilas. Okey, perbezaan antara pepat dan juga kilas ni adalah untuk pukulan ataupun untuk pegangan pepat ataupun pukulan pepat, kita punya bahagian tangan yang memegang bat pingpong itu akan berada pada kedudukan jauh dengan tubuh badan. Manakala pukulan kilas ini, kita punya bat akan berada, tangan yang memegang bat akan berada berhampiran dengan kedudukan ataupun dengan tubuh badan kita. Okay, itu antara serba sedikit tentang kemahiran asas dalam kaedah pepat dan juga kaedah kilas. Kita masuk pula kepada aspek kemahiran. Okay, first adalah kemahiran servis. Boleh menggunakan servis pepat dan juga servis kilas. Okay, seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, yang mana untuk pepat dan juga kilas boleh diguna pakai dalam kesemua kemahiran yang ada dalam sukan pingpong ini. Okay. Yang seterusnya, melakukan servis dari belakang meja ke pihak lawan dengan bola melantun di kawasan meja sendiri sebelum ke kawasan meja lawan. Okey.
So kita akan melakukan servis ini yang mana kita akan berada pada kedudukan di belakang meja. Bukan kita akan berada di macam bola kita akan memukul bola pada kedudukan kita berada di belakang meja dengan kedudukan tangan kita memegang bola dan melambung bola dilihat oleh pihak lawan. Okey, itu antara syarat-syarat dalam melakukan servis. Okey, yang seterusnya, bola perlu dilambung semasa melakukan servis dan servis akan bertukar mata pada setiap dua mata kemenangan oleh mana-mana pihak. Okey, ini merupakan cara ataupun syarat permainan yang mana dia akan menggunakan pakai dua mata untuk dua mata. Setelah dua mata dimainkan, so servis akan bertukar tangan kepada pihak lawan semula. Okey. Itu merupakan antara kemahiran servis. Okey, yang seterusnya, okey. Ini antara gambar dalam cara melakukan servis pepat dan juga servis kilas. Okey. Ini untuk yang atas, kita cara untuk melakukan servis pepat. Kita lihat daripada dia punya kedudukan tangan dan kedudukan tubuh badannya. Okey, kedudukan badannya hanya akan sentiasa menghadap bola. Okey. Dan kedudukan tangan ataupun kedudukan tangan yang memegang bat akan berada pada kedudukan jauh pada tubuh badan. Seperti ini kita dapat lihat. Manakala pukulan kilas pula, kita punya tangan yang memegang bat akan berada berhampiran dengan tubuh badan. Okey, seperti ni. Boleh ya semua? Okey, itu antara kemahiran servis, iaitu servis pepat dan juga servis kilas. Okey, seterusnya. Okey, kemahiran pukulan. Okey. Pemain memukul bola dengan posisi tangan yang dominan. Okey, untuk kemahiran pukulan ni ataupun untuk setiap pukulan ataupun tidak kiralah servis ataupun smash dan sebagainya, kita akan menggunakan pakai tangan yang dominan. Itu berdasarkan keselesaan seseorang. Ada orang yang dominan tangan kanan, so mereka akan menggunakan tangan kanan. Ada yang dominan tangan kiri, so mereka akan bermain ataupun memukul dengan tangan kiri. Okay. Semasa membuat pukulan, tangan yang memegang bat akan bergerak ke hadapan dan ke atas menuju arah bola. Okay. Ini antara gerakan tangan yang akan berlaku jika kita hendak memukul bola. Okay. Apabila bola diberikan oleh pihak lawan ke arah kita, so kita punya dalam kedudukan kita hendak memukul, kita punya tangan kita yang memegang bat akan bergerak ke hadapan dan apabila berlaku kontak antara bola dengan bat, so kita punya arah gerakan tangan akan bergerak menuju ke arah atas. Okey, supaya bola dispin ke bawah untuk memasuki gelanggang pihak lawan. Okey. Itu antara cara pukulan ataupun arah gerakan tangan kita semasa kita melakukan pukulan. Okey, yang seterusnya, bahagian atas badan menghadap bola di sebelah kanan sambil berat badan akan berpindah dari kaki kanan ke kaki kiri. Okey. Semasa kita hendak melakukan pukulan, kita punya bahagian atas badan ataupun bahagian dada kita akan sentiasa menghadap bola. Dan kemudian untuk bahagian lower body, iaitu bahagian kaki, sebelum kita melakukan pukulan, berat badan kita akan disokong oleh kaki kanan. So yang ni jika menggunakan tangan kanan lah. Jika menggunakan tangan kanan, so berat badan akan disokong oleh kaki kanan. Setelah bola sampai dan pemain melakukan pukulan, berat badan akan berubah dari kaki kanan ke kaki kiri. So kaki kiri pula selepas melakukan pukulan, kaki kiri pula akan menyokong kita punya bahagian badan. Okey. Yang seterusnya, bola dipukul pada lantunan yang maksimum. Okey. So jadi cara melakukan pukulan adalah
apabila bola tu sampai ataupun melantun ke kawasan kita, untuk kita nak mengembalikan bola tersebut ataupun kita nak memukul bola tersebut adalah kita ambil pada lantunan yang maksimum supaya kita lebih mudah untuk kita nak melakukan decision sama ada kita nak melakukan pukulan balik ataupun kita nak melakukan smash ke arah pihak lawan. Satu lagi dia akan lebih memudahkan kita untuk mengembalikan bola dari pihak lawan tersebut. Cuba bayangkan bila kita memukul bola pada kedudukan bola yang tak maksimum, contohnya pada bila bola melantun, sejurus selepas melantun tu, adakah bolehkah kita nak ambil bola tersebut? So dia akan jadi susah sebab ketinggian bola apabila dia melantun itu sejurus selepas melantun akan ketinggian yang rendah. So jika kita nak ambil bola tersebut, dia akan sedikit menyukarkan kita. So kita akan mengambil bola pada kedudukan lantunan yang maksimum. Okey, seterusnya semasa melakukan pukulan, kedudukan permukaan bat akan sentiasa menghadap ke bawah. Okey. Semasa kita nak melakukan pukulan ni, kita punya kedudukan bat, kedudukan bat pingpong ataupun permukaan pukulan atau permukaan bat pingpong kita akan sentiasa menghadap ke bawah untuk kita nak mengembalikan bola kepada pihak lawan. Okey. Okey. Di sini saya akan menunjukkan gambar cara untuk membuat pukulan pepat dan juga pukulan kilas. Okey. So kita lihat di sini pemain akan menghayunkan bola menghayunkan bat pada kedudukan permukaan bat ini menghadap ke bawah kan. Menghadap ke arah meja pingpong. Dan kemudian selepas berlaku kontak antara bat dan juga bola, pergerakan bat akan menghadap ke arah atas. Okay, seperti mana yang telah dinyatakan tadi. Okey, yang seterusnya untuk kaedah kilas pula ataupun kaedah backhand. Okey, tengok. Dia punya permukaan ataupun dia punya permukaan bat akan sentiasa menghadap ke bawah. Dan sejurus selepas kontak berlaku antara bola dengan bat, gerakan tangan akan menghadap ke atas. Okay. Itu adalah sedikit tentang cara ataupun kemahiran pukulan dalam sukan pingpong. Okey, yang seterusnya kemahiran tolakan. Okey, untuk kemahiran tolakan, ia merupakan strategi bertahan yang bertujuan untuk mengembalikan bola yang dihantar. Okey, ini adalah salah satu kemahiran dalam kategori bertahan dalam sukan pingpong. Pemain perlu berdiri hampir dengan meja dan mengambil kedudukan mengisi untuk bermain. Okey, kita akan berada pada kedudukan hampir ataupun rapat dengan meja untuk kita nak mengembalikan bola yang diberikan oleh pihak lawan. Okay. Apabila sejurus selepas pihak lawan mengembalikan bola, apabila kita melakukan kemahiran tolakan ini, kita punya kedudukan bola akan bergerak pada kedudukan yang tinggi, pada kedudukan yang melambung, bukannya kedudukan yang laju. Okay. Dengan satu gerakan pendek, tangan yang memegang bat bergerak dalam satah mendatar dan menolak bola pada bahagian bawahnya ke arah pihak lawan. Okey. Kita akan pergi kepada gambar. Okey. So di sini kita dapat lihat bahawa kedudukan permukaan bat ini, kedudukan permukaan bat akan menghadap ke atas. Tak macam kita buat pukulan tadi. Bagi kita buat pukulan, bat pingpong kita ataupun permukaan pingpong kita akan menghadap ke bawah. Tetapi untuk tolakan akan menghadap ke atas. So bila dia menghadap ke atas, arah gerakan bola akan turut akan perlahan dan juga melambung ke atas untuk kita nak mengembalikan bola kepada pihak lawan. Okey. Ini merupakan cara untuk tolakan pepat dan juga tolakan kilas. Okey, kedua-dua permukaan bat pingpong ini menghadap ke arah atas untuk kita nak mengembalikan bola kepada pihak lawan dalam kedudukan yang perlahan ataupun melambung. Bola yang kita berikan
ke arah pihak lawan adalah melambung. Okey, boleh ya? Okey, untuk yang keempat ataupun yang terakhir, kita ada kemahiran smash. Okey. Kemahiran smash ini merupakan satu pukulan yang bertujuan untuk mematikan hantaran bola daripada pihak lawan secara kuat dan pantas untuk mendapatkan mata. Okey. Tujuan kita melakukan smash ni adalah untuk kita nak mematikan bola dan untuk mendapatkan mata. Okey. Okey, yang seterusnya, untuk melakukan kemahiran smash, kita memerlukan kekuatan, pemasaan, teknik dan juga ketepatan. Okey. Kenapa kita memerlukan aspek-aspek ini dalam melakukan smash adalah kita memerlukan kekuatan adalah bertujuan untuk kita nak mengembalikan bola pada kedudukan yang laju. Kita nak memberikan daya yang kuat ke arah bola supaya bola tu boleh pergi dengan lebih laju dan menyukarkan pihak lawan untuk mengambil bola tersebut. Okey, yang seterusnya, pemasaan. Timing kita untuk melakukan smash perlulah pada keadaan masa yang sesuai. Okey, seperti contoh pada kedudukan bola yang tinggi lah apabila pihak lawan memberikan bola yang tinggi. So jadi waktu itu adalah waktu yang sesuai untuk kita nak melakukan smash ke arah pihak lawan. Okey, seterusnya teknik. Okey, teknik perlulah kita jaga dari segi kita punya pegangan bat dan sebagainya. Kita perlu jaga supaya kita punya pukulan itu lebih tepat masuk ke gelanggang lawan. Okey, ketepatan bola, ketepatan arah bola kita perlulah jaga supaya bola yang kita pukul itu adalah tepat masuk ke gelanggang lawan seperti mana yang kita jangkakan. Okey. Seterusnya, smash pepat menggunakan bahagian tangan hadapan. Okey. Kita boleh lihat lagi, cikgu akan tunjukkan gambar. Okey, yang seterusnya, smash kilas menggunakan bahagian tangan belakang. Okey, di sini cikgu ada nyatakan satu gambar. Okey, untuk melakukan smash, kita punya hayunan adalah pada kedudukan yang laju untuk menjamin kelajuan bola tersebut. Okey, ini merupakan smash pepat dan juga di bawah ini adalah smash kilas. Okey. Kita menggunakan pakai bahagian hadapan tangan untuk yang smash pepat. Yang mana apabila kita nak melakukan smash kilas, kita akan menggunakan bahagian belakang tangan untuk smash kilas. Manakala smash pepat kita akan menggunakan tangan pada bahagian hadapan. Okey. Itu saja serba sedikit tentang kemahiran-kemahiran yang ada dalam sukan pingpong. So, jadi, okey, di situ saja untuk kelas kita pada pagi ini. So, jadi, cikgu harap bahawa kamu faham apa yang cikgu ajar ni. So, cikgu ada sertakan sekali soalan quiz untuk kamu jawab. So, untuk menambahkan lagi pengetahuan ataupun kefahaman kamu berkaitan dengan topik sukan pingpong ini. So, jadi, bila dah habis sesi pengajaran cikgu harap kamu boleh teruslah buat soalan pengukuhan supaya kamu lebih faham dan juga soalan tersebut akan dijadikan sebagai kehadiran kamu. So, jadi tolong buat soalan tersebut dan pastikan submit dan baca setiap satu soalan, jawab dengan betul. Okey. So, itu saja sesi pengajaran kita pada pagi ini. So, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kekurangan diri cikgu sendiri. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini diterima oleh semua pelajar. So, jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.